Terima kasih Kamal di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri dan kerajaan Indonesia akan terus bekerjasama khususnya dalam menjamin keselamatan dan kebajikan warga Indonesia yang bekerja di negeri ini. Menurut Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, warga Indonesia yang bertugas di Sarawak banyak menyumbang kepada pembangunan negeri ini. Ujar beliau, ramai kalangan mereka kini menjadi antara penggerak nadi dalam pelbagai sektor penting dalam ekonomi Sarawak seperti peladangan dan perkayuan. Justru sumbangan mereka itu amat dihargai dan kerajaan negeri akan memastikan kebajikan mereka terus terjaga. Beliau juga berharap agar jalinan kerjasama di antara Sarawak dan Indonesia akan berterusan bukan sahaja dalam memberi manfaat kepada pembangunan ekonomi bagi kedua-dua pihak, malah turut memastikan pihak majikan di negeri ini mengambil pekerja warga Indonesia secara sah melalui medium yang betul. Datuk Dr. Stephen Rundi berucap mewakili Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng dalam Majlis Indonesian Migrant Workers Award IMWA 2017 yang berlangsung di Kuching. Seramai 108 warga Indonesia yang bekerja dalam pelbagai sektor di seluruh negeri telah dicalonkan dalam Majlis Anjuran Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching. Antara kategori anugerah pekerja terbaik yang dipertandingkan adalah industri perkayuan, industri pembinaan dan pembuatan serta industri peladangan. Turut hadir bagi menyampaikan anugerah ialah Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Jaha Gultom, dan pengurusi IMWA 2017, Andre Soeharto. Masyarakat Miri diseru agar terus memperkukuh kerjasama dalam memastikan mereka bukan sahaja mampu menerajui kepimpinan dalam pelbagai bidang, malah memberi lebih banyak sumbangan kepada pembangunan negeri dan negara. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud memberitahu Bandaraya Miri memainkan peranan besar kepada negara kerana ia membangun dengan cara yang istimewa termasuklah dalam industri minyak dan gas. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam sambutan ulang tahun ke-85 Sekolah St. Joseph Miri di Miri. Katanya Sekolah St. Joseph juga memainkan peranan yang signifikan dalam melahirkan modal insan dan menyumbang kepada kemajuan Miri termasuk mengumpul dan menyatupadukan pelbagai kaum dan agama di negeri ini. Justru beliau mahukan setiap peluang dan potensi dalam satu-satu bidang dimanfaatkan sebaiknya agar dapat memberi perkhidmatan yang lebih meluas dan terbaik kepada masyarakat. Pada majlis itu turut diadakan penyampaian buku peringatan Sekolah St. Joseph Miri kepada Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Sarawak akan melipat gandakan usaha dalam menyediakan perkhidmatan bekaran elektrik dan air bersih kepada rakyat yang merupakan sebahagian daripada keutamaan dalam agenda pembangunan kerajaan. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata sejumlah 620 juta ringgit diperuntukkan untuk bekalan elektrik bagi 10,000 rumah, manakala 300 juta ringgit untuk bekalan air bagi 3,000 rumah di Sarawak dan Sabah adalah masih belum mencukupi. I think it is still not big enough for us because we need to really catch up with our coverage fastest possible. So, yeah, according to our plan, we need a lot of much more than that. But we thank the Prime Minister for giving us quite a sizable for us to actually to implement what we have planned to the parity that we're going to do. So with that parity, we hope that each year and every year, eventually we're able to give a full coverage for whatever we have planned for water and also electricity. But I can tell you it will take quite some time for us to really get full cover. Even if we can, there's some areas which is beyond reach by grid or by recirculation. We have to look into thinking outside the box. Beliau memberitahu demikian apabila diminta mengulas berkenaan bajet 2018 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Majlis Makan Malam Penghargaan dan Inovasi Lembaga Air Sibu di Sibu. Meskipun jumlah sebenar yang diperuntukkan untuk Sarawak belum diketahui, namun beliau berterima kasih kepada Perdana Menteri kerana memberi jumlah yang besar untuk melaksanakan penyediaan bekalan air dan elektrik khasnya bagi penduduk luar bandar. Menteri Muda Jalan Pesisir Datuk Julaihi Nerawi berharap peruntukan RM1 bilion untuk menaik taraf sekolah daif di Sarawak turut membabitkan sekolah-sekolah di Sebuyau.
Beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Sibuyau berkata inisiatif itu akan memastikan keadaan persekitaran yang kondusif untuk pelajar dan guru dalam proses pembelajaran dan pembangunan insan. Ia sekaligus akan meningkatkan prestasi pendidikan pelajar terutama di kawasan luar bandar sekaligus mampu mencapai keputusan baik dalam peperiksaan awam seperti ujian penilaian sekolah rendah, penilaian tingkatan 3 dan sijil pelajaran Malaysia. Datuk Julahi Narawi ditemui selepas perasmian Pesta Sibuyau di tebingan Sungai Sibuyau. Program membaiki rumah penduduk bagi tahun 2018 memerlukan lebih peruntukan untuk memenuhi permohonan dan keperluan penduduk kurang berkemampuan khususnya di kawasan Seratok. Menurut ahli Parlimen Seratok Tan Sri William Mawan, program sama yang dijalankan sepanjang tahun ini telah memberi manfaat kepada seramai 132 orang pemilik rumah. Daripada jumlah itu, sebanyak 120 buah rumah telah dibaik pulih mengikut kedaifan rumah, manakala 12 orang pemilik rumah lagi menerima bantuan pembinaan rumah baharu. Katanya bagi tahun hadapan, pihaknya kini sedang mengenal pasti penduduk yang layak untuk menerima bantuan tersebut. We feel that next year we'll be seeking for bigger allocation to continue building houses and also repairing houses, long houses. Beliau yang ditemui pada sebuah majlis di Pakan turut mendedahkan kerajaan telah membelanjakan sejumlah lebih 2.3 juta ringgit bagi program baik pulih rumah tersebut. Dalam pada itu, beliau menyarankan agar ketua-ketua kaum, tuai rumah dan ketua kampung menyenaraikan nama-nama penduduk yang memerlukan bantuan berkenaan bagi mengelak keciciran berlaku. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Kamal di Angkasa Puri. Silakan.